Tuan Ibu Tua, kerajaan berjanji akan pastikan tidak akan membenarkan mana-mana agama dihina di muka bumi ini. Maka oleh kerana itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Kubang Krian yang telah membentang usul ini, dan juga kepada Marang, Permatang Pau, Bagan, Rembau, Kapit, Simpang Renggam, Ulu Selangor dan Pasir Mas yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan ini, dan kepada semua ahli-ahli parlimen yang hadir, yang tidak hadir, yang turut insya-Allah bersetuju untuk meluluskan usul ini. Tuan Ibu Tua, penghinaan yang dilakukan oleh Barat terhadap agama Islam ini bukan sekali dua kali. Ianya bermula belasan tahun dahulu apabila Salman Rushdie telah mengeluarkan satu buku yang menghina Islam yang dinamakan sebagai Satanic Verses, yang bermaksud iaitu bahawa verses ini dalam bahasa Malaysia ialah ayat-ayat suci Al-Quran, dan Satan itu dalam bahasa Malaysia setan lah. Jadi segala apa yang dikeluarkan oleh agama Islam diibaratkan sebagai ayat-ayat syaitan. Kemudian pada tahun 2006, kartun Rasulullah dikeluarkan oleh Akhbar di Denmark. Pada tahun 2010, kartun yang sama dikeluarkan di Norway. Kemudian pada tahun ini, kalau kita masih ingat, ada berlaku pembakaran 100 naskah Al-Quran oleh 6 askar Amerika Syarikat di Afghanistan, iaitu pada 6 Februari 2012 tahun inilah. Selepas itu kita juga dengar bahawa ada pembakaran Al-Quran oleh seorang padri Kristian namanya Terry Jones di Texas pada tahun ini. Dan tidak cukup dengan itu, ada pula akhir-akhir ini dikeluarkan satu filem yang dinamakan Innocence of Muslims. Bermaksud bahawa orang-orang Islam ni semuanya, orang kata apa, innocent, tidak faham tentang ajaran Islam ini. Dikeluarkan di Amerika Syarikat pada minggu lepas, September 2012. Tidak cukup dengan itu, Tuan Ibu Tua. Dalam masa 1-2 hari selepas itu pula, satu majalah daripada Perancis yang dinamakan Charlie Hebdo, majalah Perancis, mengeluarkan lagi kartun Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya satu perkara yang dikenali di Barat, di tamadun Barat, sebagai perkara-perkara yang dianggap sebagai blasphemous. Tetapi sekarang dianggap sebagai legit atas nama kebebasan bersuara. Tetapi kita semua faham, iaitu kebebasan bersuara ini sudah pasti mesti ada hadnya. Malah kalau kita lihat kepada Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu, artikel 19 jelas menyatakan, iaitu kebebasan bersuara menuntut bersama dengannya tanggungjawab khas ataupun special responsibility dengan izin, dan dihadkan dengan undang-undang yang diperlukan bagi menghormati hak dan reputasi orang lain dan untuk perlindungan keselamatan negara atau kesejahteraan awam. Artikel 20 juga menyatakan, iaitu bahawa hasutan dari aspek kebangsaan atau dengan izin nationality, kaum atau agama yang mengandungi diskriminasi, permusuhan atau keganasan adalah dihalang oleh undang-undang. Jelas, iaitu bahawa kebebasan bersuara yang disebutkan di Amerika Syarikat itu sebenarnya tidak mengikuti artikel 19 dan 20 Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya bersetuju dengan apa yang Berhormat Kubang Krian sebut,
dan juga dengan Permatang Pauh, iaitu tentang hipokrisi yang wujud di mana orang-orang Yahudi diberikan perlindungan khas. Kalau kita melihat tentang undang-undang yang ada di Perancis, Sweden, Switzerland dan juga United States America, jelas undang-undang menghalang kebencian terhadap Yahudi. Boleh pula. Bermakna iaitu bahawa tidak boleh mengeluarkan kenyataan sama ada berbentuk suara ataupun dokumen yang mendatangkan kebencian terhadap Yahudi. Di situ kebebasan bersuara tidak diaplikasikan. Kemudian kita juga tahu iaitu bahawa seperti mana disebut oleh Yang Berhormat Kubang Krian dan juga Permatang Pauh, iaitu kalau kita menafikan tentang berlakunya Holocaust, ianya juga merupakan satu kesalahan. Dan ini merupakan undang-undang yang wujud di Perancis, Jerman dan Itali. Kalau menafikan bahawa Holocaust itu pernah berlaku, itu juga merupakan kesalahan di ketiga-tiga buah negara ini. Malah kalau tidak saya, Parlimen Perancis telah mengeluarkan satu usul mengatakan iaitu bahawa Turki bersalah kerana telah melakukan ini terhadap Armenia. Salah, satu kesalahan. Ya. Kemudian juga tidak cukup dengan bersuara. Kalau sekalipun kita menunjuk simbol-simbol Nazi, iaitu simbol-simbol Nazi yang telah membunuh begitu ramai orang-orang Yahudi semasa Holocaust dahulu, itu juga merupakan kesalahan. Penggunaan simbol Nazi adalah kesalahan di Perancis, Austria dan Denmark. Tapi kalau nak hina Islam, okey. Akhir-akhir ini pun hina Islam okey. Tapi kalau nak tunjuk gambar Kate William yang telanjang, itu tak okey. Sehingga kan United Kingdom sanggup pergi ke mahkamah di Perancis untuk mengambil satu keputusan mahkamah menghalang gambar Kate William yang bogel di atas itu tidak dibenarkan untuk orang kata apa, sebarkan. Bukan sahaja di Perancis, di mana-mana pun. Tapi penghinaan terhadap Rasulullah itu dianggap sebagai satu perkara yang dalam bahasa Inggeris is gain. Boleh. Jadi inilah hipokrisi yang berlaku di negara barat yang menyebabkan datangnya perasaan marah di kalangan orang-orang Islam. Dan pada hari ini jelas kita dengar iaitu bahawa bukan sahaja orang-orang Islam yang merasa marah, tetapi rakan-rakan kita, orang Cina, orang India, orang Iban yang menganuti agama Buddhis ke, Confucian ke apa ke, Hindu dan juga Kristian, kita tidak gembira dengan apa yang berlaku pada hari ini. Maka oleh kerana itu kerajaan Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya video anti-Islam yang menjadi punca protes anti-Amerika di beberapa buah negara Islam seluruh dunia. Video anti-Islam yang dihasilkan atas dasar kebebasan mutlak bersuara, itu satu penipuan dan hipokrisi. Di negara-negara barat, termasuklah di Amerika Syarikat, telah mencetuskan penentangan dan kemarahan masyarakat Islam di seluruh dunia. Kemarahan yang melampau itu di Mesir dan Libya telah menyebabkan kematian Christopher Stevens, iaitu duta besar Amerika ke Libya, dan 3 kaki tangannya di Benghazi. Malaysia berpendirian bahawa kebebasan bersuara perlu dilaksanakan secara berhemah, seperti yang dikendaki oleh Convention United Nations. Hendaklah dilaksanakan secara berhemah dan penuh bertanggungjawab. Perlembagaan Malaysia di bawah artikel 10 memperuntukkan hak-hak kebebasan bersuara. Namun seperti mana yang kita maklum, hak ini bukanlah satu hak yang mutlak dan kebebasan menghina atau memfitnah tidak harus dibenarkan sehingga boleh menjejaskan kehidupan serta keharmonian masyarakat antarabangsa.
Penghasilan video anti-Islam sebagai contoh telah memburukkan lagi polemik antara negara-negara barat dengan negara-negara Islam. Malaysia juga berpendirian bahawa pandangan serta tindakan ekstrim atau melampau dan keganasan yang dilakukan oleh beberapa pihak tidak boleh diterima sama sekali. Keganasan akan dibalas juga dengan keganasan. Oleh itu, masyarakat antarabangsa perlu mengambil pendirian tegas dan menolak ekstremisme dalam semua bentuk dan pada masa yang sama mengambil langkah-langkah untuk membendung perbuatan provokatif dengan apa-apa cara sekalipun. Maka untuk memupuk toleransi dan persefahaman, suara yang waras dan sederhana perlu mengelamkan suara kebencian dan ekstrim yang dilaung-laungkan oleh kelompok pelampau. Dalam mempromosikan gerakan kesederhanaan global GMMM, Malaysia ingin melihat suara-suara sederhana membidas persepsi negatif terhadap semua agama dan kepercayaan. Gerakan ini juga menyokong amalan kesederhanaan sebagai nilai yang penting untuk mengatasi semua bentuk ekstremisme. Berkenaan dengan isu filem kontroversi Innocence of Muslim, di Malaysia, Bahagian Kawalan Penampisan Filem dan Penguatkuasaan Kementerian Dalam Negeri telah menyemak dan didapati siaran sedutan filem Innocence of Muslims hanya disiarkan dalam laman sesawang YouTube sahaja. Ia mengandungi unsur-unsur kontroversi yang bercanggah dengan akidah dan ajaran Islam. Bahagian ini juga telah menyemak sejarah tapisan filem dan sehingga hari ini tidak ada sebarang permohonan tonton tapis diterima bagi tajuk filem ini. Berdasarkan 4 aspek utama yang terkandung dalam garis panduan penapisan filem 2002, iaitu A. Keselamatan dan ketenteraman awam, B. Keagamaan, C. Sosiobudaya, dan D. Ketertiban dan ketatasuliaan, Malaysia melalui pihak Lembaga Penampisan Filem LPF tidak akan, kalau sekiranya ada permohonan, tidak akan meluluskan penayangan filem Innocence of Muslims yang mempunyai unsur kontroversi terhadap agama Islam serta boleh mengganggu-gugatkan ketenteraman awam. Kedua, pada 17 September 2012, pihak Kementerian Penerangan melalui Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia telah menghantar satu permohonan perundangan untuk menyekat video tayangan filem tersebut. Pihak SKMM dengan kerjasama Google Malaysia dan pihak YouTube yang berpengkalan di luar negara telah menyekat tayangan video asal tersebut daripada dimainkan di Malaysia sahaja. Namun kekangan yang dihadapi adalah tindakan mereka yang tidak bertanggungjawab yang memuat naikkan salinan-salinan video tersebut. Apa yang mungkin dapat dilihat adalah salinan, variasi atau adaptasi dari video asal tersebut. Sehingga semalam, iaitu 24 September 2012, sejumlah 324 pautan yang menayangkan salinan video tersebut telah disekat oleh YouTube. Pada pagi ini, iaitu 25 September 2012, senarai 71 pautan baru telah dikemukakan kepada YouTube untuk siasatan dan sekatan akses di Malaysia. Kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia masih meneruskan usaha memantau setiap hari serta menghalang akses kepada video tersebut dengan kerjasama Google Malaysia dan YouTube yang berpengkalan di luar negara. Ketiga, unit penguatkuasa Bahagian Kawalan Penampisan Filem dan Penguatkuasaan Kementerian Dalam Negeri masih meneruskan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada penyebaran atau penjualan pita filem Innocence of Muslims dalam pasaran Malaysia, dan setakat ini tiada sebarang bentuk pengedaran atau penjualan ditemui bagi filem tersebut di negara. Yang keempat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengeluarkan kenyataan pada 20 September 2012. Filem anti-Islam berjudul Innocent Muslims dan percetakan karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW dalam sebuah majalah Perancis adalah satu perkara tidak berfaedah
dan telah menyinggung perasaan mereka yang berpegang kepada agama Islam. Perdana Menteri telah menyatakan bahawa video itu merupakan sebuah penghinaan dan sememangnya wajar dikutuk oleh pemimpin-pemimpin dunia. Charlie Hebdo mungkin tidak melanggar undang-undang Perancis dalam mencetak karikatur itu, namun etikanya dalam membuat sesuatu keputusan seharusnya dipertikaikan. Contohnya dalam penghasilan video ini yang akan menimbulkan provokasi, lebih-lebih lagi pada masa kini yang keadaannya telah sedia genting. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menegaskan bahawa tindakan tersebut adalah terlampau dan sewajarnya dikecam oleh pemimpin-pemimpin dunia dan telah menyeru penganut Islam untuk bertenang dan tidak menunjukkan rasa tidak puas hati menerusi keganasan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyeru agar umat Islam terus bertindak secara aman dan bukannya berpaling kepada keganasan untuk menunjuk perasaan. Kini, rakyat Malaysia seharusnya meningkatkan lagi penghormatan, toleransi dan persefahaman kita antara satu sama lain agar dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Malaysia telah menjemput negara-negara lain, tidak mengira bangsa dan agama, untuk menyertai pelaksanaan gerakan kesederhanaan global. Yang Berhormat Menteri Luar Negeri juga telah mengeluarkan satu kenyataan akhbar yang melahirkan rasa kurang senang dan telah mengutuk sekeras-kerasnya video anti-Islam tersebut serta menyeru agar amalan kesederhanaan di kalangan masyarakat dapat dipupuk sebagai nilai penting yang diteraskan dalam gerakan kesederhanaan global untuk mengatasi semua bentuk ekstrim. Tuan Ibu Ketua, Kerajaan mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli-ahli Parlimen dan kita mengharapkan supaya usul ini akan diterima seberat suara untuk menyatakan perasaan tidak puas hati kita di atas tindakan pengeluaran filem Innocent of Muslim baru-baru ini. Sekian, terima kasih.